عليه وسلم. فإن الله عز وجل وهو الكريم لقد خلق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بنور ثم في سلالة طيبة ثم أخرج جسده الشريف ثم أخفى جسده الشريف وترك رسالته ونبوته ونورانيته وأهل بيته. Allah Subhanahu wa taala menciptakan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari cahaya. Kita dengar hadisnya bahwa Nabi diciptakan dari cahaya Allah Subhanahu wa taala. Begitu mulia, begitu indah. Kemudian cahaya itu ditaruh di jasad Nabi yang mulia melalui ayah ibunda Nabi yang mulia, sampailah berkumpul jasad yang mulia. Di dalamnya ada ruh dari cahaya yang mulia Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. كانت هذه المجالس على الوراثة المحمدية النبوية الشريفة التي يؤخذ فيها هذا العلم الشريف من سلالته وأهل بيته فيقذف نور، وهذا العلم نور، فإنما ليس هو بكثرة الأوراق والصحف والكتب، بل نور يقذفه الله عز وجل في قلب من اصطفاه لذاك. Ilmu adalah cahaya. Kalian di sini mencari ilmu dari Allah Subhanahu wa taala. Bersyukurlah kalian, kata beliau, ilmu yang kalian ambil di pondok ini. Perhatikan, ada apa kok? Ada kipas, noleh ke kipas, ada ini, kurang konsen. Eman, gak barokah nanti, barokahnya kurang. Yang konsentrasi. Lihat, ada bom bel. Yo, atas pendapat jumhur ulama menyatakan makhluk yang pertama dicipta adalah Nur Muhammad. Satu hadis di dalam Allahu Akbar Gabriel. Dalam tak ingat dah. Dalam kitab hadis sebut satu hadis seorang sahabat nama Jabir, Sayyidina Jabir bin Abdullah tanya Rasulullah, "Ya Rasulullah, apakah makhluk yang pertama dicipta oleh Allah?" Tuhan. Pertama Tuhan dulu. Tak ada makhluk seperti apa. Gapo dia mula-mula makhluk pertama orang rapat sekali zaman ketuhanan, gapo dia mula-mula sekali dicipta. Maka Nabi Muhammad kata, "Nuru nabiyyika ya Jabir." Cahaya nur nabimu wahai Jabir. Sama ada cahaya itu bermakti ruh Nabi Muhammad ataupun maksud gapo suku pasal, tapi Nabi Muhammad jawab nur nabimu wahai Jabir. Ulama syarah perkataan nur ni gapo dia? Ada maksud ruh, ada maksud hakikat Muhammadiyah, kau gak apalah, tapi nur Nabi ya Jabir. Ada orang kata dak makhluk yang pertama dicipta adalah air. Barang khilaf. Tak sah dok bala. Ni orang kata kita kata jawab nur Nabi Muhammad, ya kata kita Syiah dah pula. Pendapat ni kan khilaf. Jumhur ulama pilih nur Nabi Muhammad. Kau pilih air, kau pilih gapo, bukan jumhur. Ulama menyebut di dalam kitab dia, jumhur menyatakan makhluk yang pertama adalah nur Nabi, nur Muhammadi panggil. Ikutlah. Nah, maksud gapo dia suku pasal tapi nur Muhammad. Ada orang kata air tu pendapat tidak kuat. Mengenai nur Muhammad, adakah dalil mengenainya? Nur Muhammad kan Muhammad Nur. Nur Muhammad ialah cahaya Muhammad. Kalau cahaya Muhammad itu maksudnya hidayah Muhammad, betul. Kalau nur itu maksudnya simbolik kepada hidayah, iaitu ajaran Nabi, betul. Tapi kalau nur Muhammad mereka masukkan cahaya yang mana dari Nabi itu berasal daripada cahaya, dan daripada cahaya Nabi itulah dicipta. Nabi bukan macam kita, dia asal daripada cahaya. Itu tak betul. Kullukum min Adam wa Adamin turab, Nabi kata, semua kamu daripada Adam dan Adam daripada tanah. Nabi anak Adam, Nabi manusia. Qul innama ana basyarun mislukum, katakanlah aku bashar, manusia seperti kamu. Panjang cerita. Nur Muhammad ni sikit ada pengaruh Majusi. Pengaruh Majusi. Dalam buku kitab-kitab Arab, Nur Muhammad, Nabi cipta Nur Muhammad. Kenapa Allah ciptakan alam ini hanya kerana Nur Muhammad? Jika tidak kerana Muhammad, Allah tak akan ciptakan alam ini. Dia punya falsafah dia. Tu hadis palsu. Tak betul. Quran kata, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Allah ciptakan jin dan manusia untuk menyembah Allah, bukan kerana Nur Muhammad. Daripada Nur Muhammad, ada sebagai riwayat kata jadi burung merak, ada kata jadi gandum. Gandum ialah bahasa Parsi. Gandum bahasa Parsi, bukan bahasa Melayu. Jadi gandum, ada jadi bali. Tapi dalam kitab Melayu Jawi lama
Daripada Nur Muhammad jadi padi, sebab orang Melayu makan padi. Jadi dia sebab unsur Nur Muhammad ni macam-macam lah. Dulu Osman Muhammadi minat, dia dah tak ada dah. Nur Muhammad tidak ada hadis yang sahih tentangnya. Tidak ada hadis yang sahih tentangnya. Kalau yang dimaksudkan dengan Nur Muhammad itu ialah benda pertama yang Allah Ta'ala cipta, ya. Tapi kalau dimaksudkan dengan Nur Muhammad tu cahaya hidayah yang Nabi Muhammad bawa tu adalah, memang Nabi bawa cahaya hidayah. Tapi kalau cahaya yang dianggap sebagai cahaya pertama sehingga sebelum dicipta apa-apa, dicipta Nur Muhammad dulu. Bahkan Nur Muhammad dicipta sebelum Adam. Yang ni tak ada dalil. Yang ni tak ada dalil. Kalau ada kena bawa. Mereka dakwa ada di dalam Musannaf Abdul Razak, tapi tak ada pun dalam Musannaf Abdul Razak yang dicetak yang ada pada hari ini. Tidak ada. Wallahu ta'ala alam. Ni kita duk cerita sebelum ni pasal ada golongan yang mula nak hidupkan semula pasal konsep Nur Muhammad. Pasal sedangkan fatwa dalam negara kita daripada dulu lagi tuan-tuan. Dah cerita banyak kali dah daripada dulu. Nur Muhammad, konsep Nur Muhammad adalah sesat. Konsep Nur Muhammad itu adalah sesat. Dan kita boleh baca dan kita boleh hidu movement, gerakan-gerakan kelompok tertentu untuk mempopularkan semula, untuk timbulkan semula kepercayaan Nur Muhammad itu dalam masyarakat Islam kita melalui penyebaran aliran kesufian dan juga apa yang kita panggil sebagai tarikat-tarikat yang sesat. Kita boleh tengok contoh, dah keluar balik cerita pasal konsep Nur Muhammad. Macam mana Nabi Muhammad ni dia ada dua. Nabi Muhammad ada dua. Kita dengar ceramah lagu ni tuan-tuan, kita pun pelik, apa dia Nabi Muhammad ada dua. Dan kalau satu, Nabi Muhammad sewaktu dia dalam dunia, atas dunia, sewaktu dia dilahirkan di Mekah, itu Nabi Muhammad secara fizikal. Satu lagi, Nabi Muhammad dalam bentuk nur sebelum dia dilahirkan ke dunia. Ni. Kalau tuan-tuan dengar je cerita lagu ni, tuan-tuan boleh tahu dah ini adalah bau-bau ke arah konsep Nur Muhammad yang telah disesatkan dalam banyak fatwa-fatwa dalam negara kita. Luar negara kita tak bercerita banyak. Dalam negara kita pun dah sejak pada dulu memang telah disesatkan konsep Nur Muhammad. Cerita Nabi Muhammad dah terima Quran sebelum Nabi lahir ke dunia. Tuan-tuan boleh tengok tafsiran-tafsiran tentang bila Jibril kata dekat Nabi, Iqra. Nabi kata dia tak boleh baca, dia nak baca apa? Maka keluarlah balik pendapat-pendapat yang kita tak pernah dengar sebelum ni. Yang kita tak pernah dengar sebelum ni. Pendapat yang tidak dipakai oleh ulama yang muktabar, pendapat-pendapat yang dhaif. Kononnya Nabi Muhammad tanya tu, dia nak baca ayat mana? Nak baca ayat mana? Pasal apa nak baca ayat mana? Sebab Nabi Muhammad pernah terima dah Quran dulu. Sewaktu dia dalam bentuk cahaya. Ini semua dia akan pergi kepada konsep Nur Muhammad, cahaya Muhammad. Sedangkan kita ahli sunnah wal jamaah, kita tidak menerima konsep Nur Muhammad ini. Dan benda ni dipopularkan antaranya oleh Ibnu Arabi. Ibnu Arabi dia ada dua. Satu Ibnu Arabi dengan tanpa alif lam. Yang kita maksudkan ni yang tanpa alif lam. Satu lagi Ibnul Arabi, dia ada alif lam. Ibnu Al-Arabi. Dia ada dua. Satu Ibnu Arabi yang disesatkan oleh ahli sunnah wal jamaah, dan satu lagi Ibnu Arabi yang diterima sebagai ulama yang muktabar. Jadi semua cerita ni tuan-tuan, cerita dia berulang. Benda yang sesat dia dah hilang sekejap, dia muncul semula.